Syarikat kata cek RM447,000 untuk bayar gangster. Menurut saksi ke-73, perbicaraan cek berkenaan digunakan untuk membayar gangster yang mengganggu projek pembinaan sebuah jambatan di Klang. Seorang pengarah syarikat berkata sekeping cek syarikat berjumlah RM447,773.42 kepada akaun pemegang amanah firma guaman Lewis & Co. digunakan untuk membayar gangster yang mengganggu projek pembinaan sebuah jambatan di Klang, Selangor. Pengarah cergas murni Sendirian Berhad Paul Letimer memberi keterangan dalam perbicaraan membabitkan bekas Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berkata cek MyBank bertarikh 29 Mac 2016 itu digunakan untuk membayar wang perlindungan kepada gangster berkenaan. Bagaimanapun, saksi ke-73 perbicaraan kes pengubahan wang haram, rasuah dan pecah amanah membabitkan Ahmad Zahid itu tidak menjelaskan secara khusus gangster yang dimaksudkan. Letimer 79 berkata demikian ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Haris Ong Muhammad Jeffrey Ong di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini. Haris bertanya Letimer tentang peranggan ke-8 keterangan saksi itu yang menyatakan cek berjumlah RM447,773.42 diserahkan kepada penggurup wang Omar Ali untuk menyelesaikan masalah semasa projek membina jambatan ketiga Klang, Selangor antara tahun 2014 dan 2017. Cergas murni terlibat dalam projek berkenaan. Masalah di tapak pembinaan kita buat jambatan Klang dan dihalang oleh gangster dan lain-lain pakai wang itu untuk selesaikan hal, kata Letimer. Saksi itu menjelaskan bahawa selepas perbincangan dengan rakan perniagaannya, mereka memutuskan untuk membuat bayaran berkenaan. Sebelum itu, pada 16 Jun dilaporkan bahawa saksi ke-60 Khatijah Sulaiman Ed Sulaiman yang juga pengarah cergas murni memberi keterangan bahawa jumlah RM447,773.42 itu merupakan sebahagian daripada 3 keping cek yang berjumlah RM1,11,520 diserahkan kepada Omar pada 2016. Haris menyoal apa kaitan projek pembinaan jambatan dengan gangster. Paul menjawab dalam Bandar Klang pada masa itu, banyak hal dengan gangster di kawasan sana. Mereka nak wang perlindungan. Haris, wang RM447,773.42. Apa kaitan dengan ini? Bagaimana wang ini digunakan? Paul, guna untuk bayar gangster lah. Berdasarkan perenggan ke-9, keterangan Letimer berhubung bayaran RM447,773.42 itu, dia berkata rakan perniagaannya yang mencadangkan bahawa Omar Ali dapat menyelesaikan masalah tersebut. Bahagian lain keterangannya turut mengesahkan keterangan terdahulu oleh Khatijah bahawa pembayaran dibuat adalah sebanyak RM1 juta lebih. Semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Rosal Azimin Ahmad, Letimer menjelaskan hanya sebahagian daripada RM1 juta itu dalam 3 cek digunakan untuk menyelesaikan masalah gangster berkenaan. Letimer bersetuju dengan cadangan Rosal Azimin bahawa bahagian lain daripada jumlah berkenaan turut digunakan, antara lain untuk perbelanjaan operasi perniagaan. Saksi itu turut bersetuju dengan Rosal Azimin bahawa ketiga-tiga cek berkenaan tidak ada kena-mengena dengan Ahmad Zahid, memandangkan saksi tidak kenal dengan tertuduh dan tidak mempunyai apa-apa urusan dengannya. Letimer turut bersetuju bahawa urusan membabitkan ketiga-tiga cek berkenaan tidak menyalahi undang-undang dan bahawa cergas murni tidak terlibat dalam pengubahan wang haram. Perbicaraan dijalankan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira dan akan bersambung pada 14 Julai. Ahmad Zahid berhadapan dengan 47 pertuduhan, 12 daripadanya membabitkan pecah amanah CBT melibatkan dana yayasan akal budi, 8 tuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram. Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, Ahmad Zahid dituduh menerima cek berjumlah RM65 juta menerusi peguam dari Mrs. Lewis & Co. dengan sebahagian besar daripada amaun itu kemudiannya digunakan untuk penempatan deposit tetap bawah nama firma tersebut.
Selain itu, 2 unit banglo berjumlah RM5.9 juta didakwa dibeli tertuduh menggunakan duit tersebut. Sementara itu, UMNO Sabah akan minta penjelasan daripada Zahid selaku Presiden UMNO. Selaku Ketua UMNO untuk negeri di bawah Bayu itu, Bung Mokhtar berkata beliau hanya mengetahui mengenai sokongan diberikan kepada Presiden Bersatu Terbabit hanya melalui media sosial. UMNO Sabah akan bertemu Presiden parti itu Ahmad Zahid Hamidi bagi mendapatkan penjelasan terperinci berhubung keputusan UMNO mencalonkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri bagi PRU15. Pengerusi UMNO Sabah Bung Mokhtar Radin berkata, setakat ini beliau masih belum mendapat maklumat terperinci berhubung perkara berkenaan. Saya selaku Ketua UMNO Sabah belum lagi dimaklumkan secara terperinci dan hanya mendapat berita melalui media massa dan media sosial. Apapun pada saya, UMNO mempunyai ketua dan ketua saya adalah Presiden Parti. UMNO Sabah menaruh kepercayaan kepada Presiden Parti dalam membincang hala tuju parti UMNO secara keseluruhan. Saya akan bertemu dengan Presiden dalam masa terdekat ini untuk meminta penjelasan secara terperinci berkenaan persetujuan tersebut, katanya kepada Malaysia Kini. Semalam UMNO dan PAS secara prinsip bersetuju untuk terus menyokong Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU15. Mengesahkan perkara itu, Setiausaha bersama Sekretariat Mufakat Nasional Anwar Musa berkata keputusan itu dibincang dalam mesyuarat bersama baru-baru ini. Kenapa jadi songsang? Justru beliau berkata Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu itu mendapat sokongan kedua-dua parti Melayu Islam terbesar untuk pilihan raya akan datang. Secara prinsipnya kedua-dua parti telah bersetuju untuk menamakan atau menyokong Perdana Menteri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri, seterusnya kata Anwar. Keputusan Mufakat Nasional itu mendapat sindiran parti putra pimpinan Ibrahim Ali yang menyifatkan UMNO dan PAS hanya tahu berkokok namun tiada calon Perdana Menteri. Jelas Ibrahim, partinya yang baru ditubuhkan sejak beberapa tahun lalu pun sudah mempunyai calon Perdana Menteri bagi PRU15. Dalam pada itu, Bung berkata walaupun UMNO Sabah mempunyai kuasa autonomi, namun mereka juga adalah sebahagian daripada UMNO Malaysia. Mungkin juga Presiden UMNO dan Presiden PAS serta Presiden Bersatu mempunyai perundingan atau perbincangan tertentu, katanya lagi. Sementara itu, The Straits Times Singapura melaporkan beberapa ketua UMNO mempersoalkan keputusan pemimpin parti itu mencalonkan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Bekas Menteri Syahir Samad dilaporkan berkata masih terlalu awal untuk menamakan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri ketika rundingan kerusi PRU15 masih belum dimuktamadkan. Kena selesaikan soal siapa jadi Perdana Menteri dulu ke? Kenapa semuanya jadi songsang? Bukankah patutnya selesai dulu soal bagaimana BN, MN, Mufakat Nasional dan atau PN akan masuk bertanding dalam PRU15, kata Syahir di Facebooknya semalam. Masih dalam perkongsian berita yang sama, calon PM dari BN perlu muka baru yang bersih menurut Kuli. Pemimpin lama perlu berkorban untuk beri ruang kepada muka baru sebagai calon Perdana Menteri, katanya. Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razaleek Hamzah percaya bahawa UMNO dan BN perlu menampilkan muka baru yang berintegriti dan bersih sebagai calon Perdana Menteri dalam pilihan raya umum PRU akan datang. Bagi pemimpin-pemimpin lama pula, kata ahli Parlimen Gua Musang itu, mereka perlu berkorban untuk memberi ruang kepada muka baru menerajui calon Perdana Menteri untuk UMNO dan BN. Itu persoalan yang besarnya. Apa yang harus UMNO dan BN tentukan adalah mengangkat seseorang yang boleh memimpin, seseorang yang berintegriti. Pemimpin-pemimpin masa lalu harus bersiap sedia untuk berkorban, beri ruang untuk muka-muka baru yang bersih, katanya ketika disoal mengenai calon Perdana Menteri UMNO dalam tamu bual bersama Channel News Asia. Meskipun sebelum ini calon Perdana Menteri dalam kalangan Perikatan Nasional PN dalam PRU akan datang menjadi persoalan, semalam UMNO dan PAS dilaporkan bersetuju menyokong Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri bagi PRU15.
Untuk pilihan raya akan datang, secara prinsipnya, kedua-dua parti telah bersetuju untuk menamakan atau menyokong Perdana Menteri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri seterusnya, kata Setiausaha Bersama Sekretariat Mufakat Nasional Anwar Musa. Namun Tengku Razalex percaya UMNO akan meninggalkan bersatu menjelang PRU15 nanti bagi mendapatkan kedudukan dominan. Sementara itu, di soal pandangannya berhubung cubaan Dr. Mahathir Mohamad untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga, Tengku Razalex berkata Mahathir telah gagal semasa menerajui pentadbiran kerajaan yang lalu. Ia mengganggu saya, katanya sambil ketawa. Dia Mahathir sudah gagal sepanjang 22 bulan lepas menerajui negara. Saya tak tahu apakah dia ada apa-apa yang baru untuk ditawarkan. Negara ini perlu kepimpinan yang segar. Kita mesti bergerak ke hadapan dengan yakin, jawabnya lagi. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Terima kasih.